Untuk cerita Pagi Sabah. Sebenarnya untuk esok pada 9 Julai bakal dilancarkan program Madani Afiat. Jadi kita akan bersama dengan seorang tetamu selepas ini untuk memahami lebih lanjut apakah sebenarnya konsep Madani Afiat itu. Tapi sebelum itu sama-sama kita saksikan intro ini. Ya, itu dia Madani Afiat bakal dilancarkan esok di Gombak. Jadi untuk kita memahami lebih lanjut mengenai Madani Afiat ini bersama dengan kita melalui Google Meet ialah Dr. Rosnah Ramli, Ketua Sektor PPKA HASI Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, sihat doktor? Alhamdulillah. Afiat ataupun sihat. Itu yang bakal kita bincangkan hari ini mengenai apakah sebenarnya itu Madani Afiat. Mungkin doktor boleh terangkan terlebih dahulu konsep di sebalik Madani Afiat ini. Okey, Madani Afiat ini sebenarnya adalah merupakan cetusan idea ataupun inisiatif daripada Pejabat Menteri Kesihatan sendiri untuk kita turun ke bawah. Pihak pengurusan KKM termasuklah anggota KKM juga untuk turun ke bawah bersama rakyat dalam menyebarkan maklumat-maklumat kesihatan berkaitan dengan pencegahan penyakit, mempromosi gaya hidup sihat serta melakukan salinan kesihatan. Di samping itu, kita ingin membawa program-program kesihatan ataupun program-program yang berbentuk inisiatif komuniti dekat kepada rakyat. Kita nak berjumpa dengan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, sama-sama turun padang, ya. Jadi kita nak rakyat sama-sama mengambil bahagian dalam program-program kita ini. Ini hasrat kita. Sebab itu kita panggil Madani Afiat. Afiat bermakna sihatlah. Jadi dalam program Madani Afiat ini yang kita akan lancarkan pada hari Ahad ini di Selangor, itu adalah lokasi yang pertamanya. Dia terdiri daripada dua komponen utama, ya. Pertama-tamanya adalah merupakan yang kita panggil touch point, di mana kita akan melakukan lawatan ke rumah. Terdiri daripada dua komponen, subkomponen. Satu lawatan ke rumah oleh pasukan yang diketuai oleh YB sendiri. Kita akan melawat YB dengan pasukannya, akan melawat beberapa buah rumah yang ada pesakit-pesakit terlantar. Tujuannya adalah pasukan ini menyantuni pesakit-pesakit tersebut sambil memberi nasihat, motivasi dan apa mungkin ada bantuan-bantuan yang boleh disalurkanlah. Komponen kedua merupakan lawatan ke rumah-rumah oleh pasukan pelatih daripada Institut Latihan KKM sendiri, di mana kita sekumpulan pelatih ini akan kita bahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil dan akan turun melawat rumah ke rumah, pergi sebanyak mungkin rumah kami akan lawati semasa Madani Afiat ini. Yang tujuannya adalah untuk mereka menyantuni ahli-ahli keluarga dalam rumah yang mereka lawati, bertanya khabar, menasihat, memberi nasihat, memberikan tunjuk ajar tentang gaya hidup sihat serta menjalankan saringan kesihatan ke atas mereka. Jadi inilah antara komponen-komponen utama dalam touch point tadi itulah. Jadi komponen kedua adalah merupakan program statik, di mana kita KKM bawa semua aktiviti-aktiviti inisiatif peringkat komuniti dekat dengan masyarakat dan kita letakkan satu lokasi statik lah, sebab itu nama dia program statik. Jadi kita bawa ke sana supaya orang ramai yang berdekatan dengan kawasan tersebut ataupun penduduk setempat boleh mengambil bahagian
dalam aktiviti itu secara direct dengan pihak kesihatan, dengan anggota-anggota sukarelawan kami supaya mereka dapat bermanfaat daripada perkongsian maklumat-maklumat kesihatan, aktiviti-aktiviti interaktif yang kami adakan, dan kita juga mengadakan saringan-saringan kesihatan di lokasi statik ini supaya orang ramai dapat sama-sama membuat saringan kesihatan awal. Jadi inilah komponen-komponen penting yang kita bawa semasa Madani Afiat kelab. Ini komponen dia punya tunggak lah. Saya mengambil kembali dasarkan temu bual di antara YB Menteri di Selangor FM baru-baru ini apabila YB Menteri menyatakan bahawa beliau ada berjumpa dengan Parlimen kerana apa, untuk mewajibkan setiap ahli Parlimen itu juga diwajibkan untuk melakukan saringan awal sekurang-kurangnya sekali setahun. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya doktor melihat bahawa budaya melakukan saringan awal ini sangat penting, apatah lagi kita tidak mahu kata merawat semata-mata tapi mencegah itu lebih baik daripada merawat. Betul. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Betul. Bila kita mencegah, maknanya kita mengelakkan berlaku sebarang penyakit lah. Dan sebab itu apa yang dilakukan ataupun yang dipraktikkan oleh ahli Parlimen sebagai satu contoh sebenarnya kepada rakyat yang menunjukkan bahawa saringan kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita mencegah penyakit. Saya ingin berkongsikan di sini bahawa dapatan daripada kajian kesihatan yang dilakukan oleh KKM, kita melakukan kajian National Health Mobility Survey di mana kita membuat status kesihatan rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas setiap 4 tahun. Daripada situ kita dapati bahawa kita punya penyakit tidak berjangkit ini berada dalam keadaan yang tidak baguslah. Di mana penyakit darah tinggi kita tinggi, 3 daripada 10 orang ada penyakit darah tinggi. Penyakit kencing manis 20%, 2 antara 10 orang, satu antara 5 orang ada penyakit kencing manis. Yang paling tak seronok sekali adalah 50% daripada mereka ni tak sedar pun mereka ada penyakit ini. Jadi ini yang tak okey, sebab bila kita tak sedar, kita tak rawat. Bila kita tak rawat, penyakit ini penyakit kronik. Dia bukan datang sekejap dia hilang, tak, dia akan kekal di situ. Jadi dia memerlukan perawatan yang jangka panjang seumur hidup. Jadi bila kita tak sedar, kita biar aja, jadi penyakit itu akan progres kepada lebih teruk dan akhirnya mendapat komplikasi. Yang itu kita tak nak. Sebab itulah kita mengesyorkan melalui inisiatif saringan kesihatan kita yang kita lancarkan pada tahun 2022 mempromosikan kepentingan saringan kesihatan ini dan ianya disokong oleh Kabinet. Alhamdulillah. Dan ahli-ahli Parlimen memang betul sekarang ini diwajibkan menjalani saringan kesihatan setiap tahun sekali ataupun yang lebih kerap sekiranya ada indikasi lah, tapi sekarang ini setahun sekali dulu, dan ianya sebagai satu motivasi, momentum menggerakkan rakyat, menunjukkan bahawa mereka juga komited tentang aktiviti saringan ini dan rakyat juga patut mencontoh mereka. Ya, jadi wakil rakyat itu patut menjadi contoh kepada rakyat-rakyat di luar sana. Kerana apa, bila nak melakukan saringan ni ramai yang takut sebenarnya. Betul. Ada yang mengatakan bahawa elok-elok kita tengah sihat ni, nanti bila pergi saringan kata ada penyakit, dah kita kemurungan pula dekat situ, rasa takut. Macam-macam sebenarnya kata-kata rakyat di luar sana. Tapi seperti mana doktor katakan, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan kita risau nanti tak sempat pun mengubati. Takut nanti dah sampai pun ke peringkat yang terakhir. Kita berbalik kepada program ini, program Madani Afiat yang akan dilancarkan esok di Gombak. Mungkin ada perincian daripada doktor, silakan. Okey, di Gombak nanti kita akan itu merupakan kita punya lokasi pertama ya, dan kemudian kita akan lanjutkan ke negeri-negeri lain pula lah. Jadi sebagaimana yang saya terangkan tadi, dalam program Madani Afiat ini dia bertepatan dengan topik afiat itulah. Jadi afiat itu maknanya sihat, segar, cegah dan sebagainya. So tujuan kita adalah untuk mempromosikan, membawa aktiviti-aktiviti berkaitan dengan amalan gaya hidup sihat. Kita nak masyarakat tahu, sedar tentang kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat ini bagi mencegah penyakit. Di samping itu, kita juga nak mereka tahu kepentingan saringan supaya kita boleh detect awal, kesan awal faktor risiko, supaya kita boleh buat intervensi supaya kita cegah daripada faktor risiko ni, daripada penyakit. Samping itu, kita nak kesan awal supaya kita boleh rawat awal. Itu adalah dia punya aktiviti utama. Tetapi kita juga melakukan aktiviti lain seperti kita menggandakan, sebab sekarang ini kita bertepatan dengan Hari Denggi ASEAN. Ya.
Jadi kita masukkan juga elemen pencegahan pembiakan Aedes juga. Jadi kita ada gotong royong mega pada hari tersebut dan juga kita ada pelancaran Malaysia One Hour Clean Up. Ya, One Hour Clean Up Initiative untuk kita kedua-dua aktiviti ini, gotong royong dan pelancaran inisiatif One Hour Clean Up ini merupakan aktiviti untuk mencegah penyakit denggi, untuk membersihkan persekitaran dan juga menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes. Jadi inilah antara perisian utama dalam Madani Afiat yang telah dilancarkan di Gombak. Tapi itu ada juga penglibatan daripada agensi-agensi lain sebab kita bukan hanya KKM saja. Jadi kita mempelawa rakan-rakan kita untuk sama-sama membawa kepada masyarakat aktiviti-aktiviti yang bersifat inisiatif community. Jadi kita ada beberapa agensi yang terlibat nanti akan turun padang bersama-sama, termasuklah PDRM, Lembaga Zakat Selangor, Jabatan Kebajikan Masyarakat, My Future Job, Perkeso dan juga Bomba juga akan mengambil bahagian. Jadi kita sebenarnya work together with other agencies untuk membawa perkhidmatan ini kepada rakyat sesuai dengan hasrat KKM juga, di mana kita bawa program-program ini kepada rakyat untuk merakyatkan perkhidmatan KKM. Iya, jadi kalau agenda esok akan bermula di Selangor, untuk bergerak ke hadapan bagaimana perancangan seterusnya Pura Doktor bagi mengembangkan lagi program Madani Afiat ini? Okey, sebagaimana saya cakap tadi, inilah merupakan salah satu langkah KKM untuk merakyatkan perkhidmatan KKM. Jadi kita tak boleh berhenti di satu tempat saja. Jadi memang kita merancang supaya Madani Afiat ini menjadikan aktiviti berterusan dan alhamdulillah sebagaimana yang dibagi tahu oleh YB telah pun dibawa ke kabinet, ke mesyuarat menteri-menteri dan mereka macam memberi pandangan yang positif terhadap Madani Afiat. Jadi kita harap program Madani Afiat ini akan diteruskan secara tahun ini dan juga tahun depan dan seterusnya pada tahun-tahun yang akan datang. Dan bukan hanya di Selangor sahaja, lepas ini kita akan berkembang ke negeri-negeri lain juga. Doktor kongsikan juga kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia lokasi esok dan mungkin pada pukul berapa dan bagaimana dari segi logistik dan mungkin ada perkara-perkara ataupun benda yang perlu mereka bawa untuk lakukan sebarang saringan. Bagaimana Doktor? Okey, kita akan buat di Gombak, Selangor bermula pada 7 pagi sehingga sampai tengah hari lah. Jadi tak perlu bawa apa-apa pergi, tapi kalau boleh pakailah pakaian yang selesa, yang pakai sukan, boleh terlibat dengan aktiviti fizikal kita dan janganlah pakai baju kait tangan ketat sebab kita ada aktiviti saringan. Jadi kalau kita nak saring, nak cek BP ke ataupun kita nak cek darah kita tu boleh lakukan kat sana. Kita ada pasukan-pasukan kita. Jadi kalau kita nak dengar ceramah-ceramah tentang kaedah pemasakan yang betul, kita boleh datang. Jadi ini peluang kita, bawalah anak-anak, bawalah kaum keluarga untuk sama-sama kita berinteraksi secara direct dengan pasukan-pasukan kesihatan kita. This is the chance. Kan kita susah nak membaca dan sebagainya. This is the time. Datang sendiri dan berjumpa sendiri dengan pasukan-pasukan kami, bertanya sendiri, belajar sendiri, mendapatkan manfaat daripada mereka. Datang beramai-ramai. Sedikit Doktor, nasihat kepada orang ramai yang mungkin mengambil ringan mengenai saringan awal ini dan juga apa di antara cadangan-cadangan yang mungkin Doktor boleh berikan. Okey, saringan kesihatan sangat penting. Jangan takut. Sebenarnya ramai yang kata macam Syafiqah cakap tadi lah. Kami ni takut nak buat saringan, nanti kita dah tahu tak boleh makan dan sebagainya lah ya. Tak boleh nanti burung. Sebenarnya saringan kesihatan ni penting sebab bila kita buat saringan, saya nak bagi tahu sebab penyakit kencing manis darah tinggi ni bukan hanya penyakit untuk orang tua saja. Sebab sekarang ni kita dapati bahawa bilangan orang-orang yang muda mendapat penyakit tak berjangkit ini semakin bertambah. Jadi yang membimbangkan lagi, kebanyakan daripada yang tak tahu tentang sakit ini di kalangan mereka. Jadi undiagnosed itu di kalangan orang-orang muda ni lebih tinggi berbanding dengan orang-orang yang berumur. Sebab orang muda dia risau, jadi dia buat check up, dia tahu. Jadi dia tahu dia akan ubatlah. Tapi masalah dia, orang-orang muda ni tak sedar pun sebab dia tak check up, sebab dia ingat dia sihat seolah-olah. Dan penyakit tak berjangkit ini kebanyakannya adalah tidak bergejala pada peringkat awal. Itu yang bahaya. Jadi jangan takut sebab bila kita ada risiko, katalah kita ada paras gula ke tekanan darah yang tinggi, kita akan rujuk pada kesihatan. Tak semestinya kita ada hypertension ataupun diabetes. Mungkin kita hanya berisiko dan
doktor akan nasihatkanlah kita mengamalkan gaya hidup sihat, makan secara, doktor akan bagi penerangan dan kita tu insya-Allah dia akan balik kepada normal, tak pergi kepada penyakit. Tetapi sekiranya kita dapat penyakit, kita patut bersyukur. Kita kesan awal, kita rawat awal, kita kawal pemakanan dan sebagainya. Kita tak nak komplikasi tu. Kita tak nak mendapat serangan jantung. Nanti kita exercise, tiba-tiba kita naik basikal, tiba-tiba kita collapse. Kita tengah drive, tiba-tiba kita sesak nafas lagi ada, kita terlanggar. Jadi banyak kes yang macam tu. Ya. Sebab apa? Mereka rasa mereka sihat, tiba-tiba sakit dada, tengah main football ke apa, tiba-tiba jatuh dapat heart attack. Kita tak nak macam tu. Jadi sekarang ni, apa yang kita nak melalui aktiviti ini, kita nak masyarakat sedar bahawa kesihatan itu penting. Jangan kita dah sakit, susah, nanti complication sangat susah. Jadi itu yang kita nak tukar. Kita punya aktiviti sekarang menjurus kepada memberi kesedaran tentang penyakit. Sebab itu kita nak tukar daripada sick care kepada health care. Di mana penjagaan pesakit kita nak tukarkan kepada penjagaan kesihatan. Kita nak fokus kepada rakyat supaya menjaga kesihatan mereka. Okey, jadi kepada orang ramai yang berkesempatan untuk menghadiri program Madani Afiat ini yang akan dilancarkan esok pada 9 Julai bertempat di Gombak, bolehlah bersama-sama ke sana untuk melakukan saringan awal. Jangan takut, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih banyak-banyak Dr. Rosna Ramli, Ketua Sektor PPKA Hasi Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor. Sama-sama, saya jumpa lagi. Okey, insya-Allah.